Pertamanya marilah kita berikan syukur kepada Allah Taala atas limpahan kurnia. Kita masih dapat bertemu, berkumpul di rumah Allah yang terutama bagi ini. Dan juga ke masjid masing-masing di atas pilihan bagi Ustaz dan kita pada ini. Juga masih harapan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan nanti sudi hadir ke pulang ke pada kali. Jadi termasuk lagi saya ini menyebut kepada bagi Ustaz untuk menunjukkan pulang ke pada kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, KJK Surau serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini di dalam rumah Allah ini untuk menuntut ilmu. Kerana dengan sesungguhnya apabila kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, kita tinggalkan perlawanan bola sepak. Kita nak bola sepak nak habis ni, tapi kita tetap datang. Kerana apa? Kerana kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberi kita ganjaran yang setimpalnya, insya-Allah. Ya, alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i. Bola tadi berapa gol tadi? Tak tahu. Bola tadi 3-0. Oh, ambil tahu kan. InsyaAllah. Jadi walaupun kita di sini, tapi walau di mana-mana kita berada, kita tetap tahu berapa keputusan. Alhamdulillah. Jadi tak kisah pun, itu semua dunia. Kita teruskan pengajian malam ini, yang di mana kita pergi kepada bab mandi. Bab mandi, kita pergi kepada mandi wajib. Yang mana kita telah belajar bahawa mandi wajib ini ada sebab dia. Pertama sebab janabah, yang kedua sebab haid, keempat ketiga sebab bersalin, dan keempat sebab mati. Dan kita telah belajar bahawa janabah ini ada dua sebab. Yang pertama sekali adalah keluar air mani. Sama ada air mani itu sedikit ataupun banyak, ataupun dia macam-macam color, ataupun keluar darah sekalipun. Tetapi kalau kita keluar dengan nafsu syahwat kita, maka itu dikira sebagai air mani. Itu air mani. Yang kedua adalah berjima' walaupun tanpa mengeluarkan air mani. Jadi dekat situ ia adalah walaupun kita tak keluar air mani, tetapi kita berjima', maknanya kita berjumpa dua kemaluan antara lelaki ataupun lelaki, perempuan ataupun perempuan, suami ataupun isteri, ataupun bukan suami isteri. Maka apabila berjumpanya dua kemaluan, maka dekat situ dia dikehendaki untuk mandi wajib. Contohnya ada orang liwat ke apa ke, ataupun dia pergi buat kat binatang buat kat dia, contoh dia. Jadi dekat situ
tetap kena mandi wajib. Siapa yang kena mandi wajib? Manusia lah. Haiwan buat apa nak mandi wajib? Haiwan bukannya orang yang mukallaf. Jadi dekat situ kena faham bahawa dekat situ itu maksudnya janabah, membuat jima walaupun tanpa keluar air mani. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, kita akan masuk dalam bab perkara yang diharamkan ketika janabah. Bab yang diharamkan ketika janabah ini ada beberapa sebab. Kalau kita tengok dekat sini ada 5 sebab. Ada 5. Dalam kitab lain ada 6. Yang kelima tu menyentuh Al-Quran, dan ada yang tambah lagi membawa Al-Quran. Jadi 6 lah. Dekat situ menunjukkan bahawa kalau perkara yang diharamkan ketika berwudu 4, tetapi tambah 2 ketika apabila seorang itu berjanabah, iaitu berhenti atau duduk di dalam masjid, ataupun yang kedua membaca Al-Quran. Maknanya orang yang berwudu boleh baca Al-Quran, boleh duduk di dalam masjid lagi. Tetapi kalau orang yang berjanabah, dia tak boleh duduk di dalam masjid dan juga tak boleh nak membaca Al-Quran. Tambah 2 lagi. Tetapi kalau orang dalam keadaan haid, tambah lagi. Maknanya kita belajar bab janabah dulu. Perkara-perkara berikut diharamkan kepada orang yang berjunub. Pertama sekali adalah solat fardu ataupun solat sunat. Solat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak boleh apabila seorang itu dalam keadaan berjanabah, ataupun seseorang itu dalam ketika hendak melakukan solat sunat. Solat sunat witir ke, solat sunat ba'diyah ke, qabliyah ke, semua tak boleh. Solat sunat jenazah pun tak boleh. Solat sujud tilawah pun tak boleh. Solat sujud syukur pun tak boleh. Sujud syukur pun tak boleh. Dan nak membaca khutbah pun tak boleh. Dalam keadaan sebegini, orang yang berjunub ataupun orang yang tak ada wudu, dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang sedemikian, iaitu apa-apa perkara solat sekalipun. Apa-apa solat, solat gerhana ke, solat minta hujan ke, sujud syukur ke, sujud tilawah ke, semuanya tak boleh apabila seseorang itu dalam keadaan berjunub. Contohnya hari Jumaat, khatib baca khutbah, dia macam mana dia terhayal pula keluar air mani dia. Dia terhayal keluar air mani. Jadi apa perlu kena buat? Dia kena turun lah. Kena turun, kena stop dia punya baca khatib tu, khutbah tu. Jadi dia perlu menggantikan dengan orang lain. Macam tu juga apabila kita tengah sembahyang. Sama juga ketika kita tak ada wudu. Macam tu jugalah apabila kita dalam keadaan hadas besar ataupun dalam keadaan berjunub. Tiba-tiba kita terkentut ataupun tiba-tiba hayal keluar air mani. Dah tak akhir ni, nak bagi salam dah ni, keluar pula kan. Jadi kat situ dia kena berhenti. Sebab apa? Perkara itu diharamkan apabila seseorang itu dalam keadaan berjanabah. Faham ya? Pernah berlaku kau time-time nak bagi salam terkeluar kau. Tak ada, kontut selalu lah kan. Tapi yang iman ni tak keluar lagi. Jadi itu adalah berkenaan yang pertama, solat fardu ataupun sunat. Jadi apakah dalilnya? Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Maksudnya, janganlah kamu hampiri sembahyang, iaitu mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, iaitu berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi wajib. Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang junub dilarang berada di tempat solat masjid. Justru larangan mengerjakan solat adalah lebih utama. Dalil daripada firman Allah Subhanahu Taala ini mengatakan nak melintas dalam masjid sahaja pun tak boleh dalam keadaan orang berjunub, apatah lagi kalau orang itu nak bersembahyang. Dekat situ ulama mengatakan ini umpama kias lah. Kias kita telah belajar bahawa mengambil hukum furu' daripada hukum asal. Kita ulama macam mana nak menentukan orang itu tak boleh solat ketika dalam keadaan berjunub? Ada dalil dia. Dalil dia adalah
daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang itu tak boleh menghampiri solat, tak boleh melintasi masjid apabila dalam keadaan berjunub. Begitu dia dikiaskan dengan keadaan semikian. Bahkan lebih buruk lagi kalau seorang itu solat di dalam masjid, lagilah tak boleh. Jadi sebab itu ulama mengatakan bahawa solat fardu ataupun sunat dilarang ketika dalam keadaan berjunub. Ini dalil yang pertama. Ada juga dalil daripada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini Ibnu Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata dia apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Maksudnya tidak diterima solat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi maksud suci ialah suci daripada hadas dan janabah. Sama ada hadas kecil maupun hadas besar, ataupun dalam seorang itu janabah, keluar air mani, ataupun berjimak walaupun tanpa keluar air mani. Hadis ini juga menunjukkan haram mengerjakan solat sekiranya berhadas dan junub. Kita kadang-kadang ni lah kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang kita bangun tidur, kita tak cek seluar kita, dan kita tiba-tiba solat terus. Kita ambil wuduk, kita sembahyang. Jadi perkara sebegini yang perlu kita hati-hati. Sebabnya kita tak mengambil perhatian berkenaan dengan solat ataupun taharah kita, bersuci kita. Ada orang tuan-tuan, dia tak tahu, dia berjimak tapi tak keluar air mani. Dia fikir ni tak perlu mandi wajib ni. Dia tak perlu mandi wajib ni. Orang yang sebegini orang yang jahil. Dia tak tahu, dia apabila berjimat tak keluar air mani, selagi tak keluar air mani, bolehlah sembahyang lagi. Jadi dia kena hati-hati. Sebabnya walaupun dia berjimat tanpa keluar air mani sekalipun, dia tetap kena solat. Dia tetap kena mandi wajib juga, barulah sah sembahyang dia tu. Kalau dia main sembahyang je, main tala je, tak boleh. Solat dia tu tidak sah. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Itu yang pertama. Ada apa-apa pertanyaan? Apa solat ke apa ke? Tak ada apa-apa Itu yang pertama. Yang kedua adalah berhenti atau duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid ataupun munah mandi di dalam masjid. Contoh duduk dalam ni macam masjid contohnya, orang tu duduk di dalam menuntut ilmu, nak dengar ceramah ni. Contoh Ustaz Zaidrus dijemput datang ke masjid Teluk Kemang contohnya. Duduk Teluk Kemang, beramai-ramai datang. Ada orang tu berjunub, ada orang tu dalam keadaan haid, tapi duduk juga di dalam masjid. Orang yang sebegini dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sebegini tak boleh nak masuk di dalam masjid. Jadi adakah masjid sahaja? Ya, masjid sahaja. Maknanya kalau orang yang berjunub itu duduk di dalam surau, boleh. Boleh duduk di dalam surau, boleh duduk di dalam dewan padang besar, ada majlis ilmu ke apa ke, boleh. Jadi masalahnya kalau orang nikah dekat masjid, ini banyak berlaku masalah. Nikah dalam masjid, perempuan tu dalam keadaan haid, ataupun orang yang rombongan tu pun datang sekali, dan orang tu dalam keadaan haid. Dekat situ hukumnya tak boleh, dilarang oleh Islam. Allah SWT mengharamkan perbuatan tersebut, di mana apabila seorang perempuan ataupun lelaki yang berjunub, dia duduk dalam masjid, yang menetap di dalam masjid. Contohnya majlis Maklumatul Urus, dia selalunya tak adalah seminit, maknanya tak adalah sekejap. Dia selalunya ambil masa 20 minit kalau kita nikahkan orang ni. Jadi dekat situ perbuatan itu dilarang, maknanya tak boleh. Jadi dekat situ takkanlah 4 imam nak tegur. Dekat sini sesiapa yang dalam keadaan haid sila keluar ya. Jarang pun nak dengar macam tu. Takkanlah imam nak cakap macam tu. Sebab itu perempuan tu kena tahu. Kalau lelaki tu, suami dia tu tahu yang isteri tu dalam keadaan haid, suami tu kena tegur isteri tu, tak boleh duduk dalam masjid ni. Sebab apa? Sayang dalam keadaan haid, tak boleh duduk dalam masjid ni, kena keluar. Mengajuk mak dia pula dalam keadaan haid, tak boleh tengok anak air kahwin. Tak apalah, tengoklah live kan.
Dekat situ dalam masjid ini apa-apa perkara sekalipun, dengan majlis ilmu ke, nak solat ke, nak singgah tandas ke apa ke, duduk dalam masjid dulu. Dalam keadaan sebegini tak boleh. Okay, tapi kalau dia sekadar melintas sahaja, keluar pintu ni, masuk pintu ni, keluar pintu sana, itu dibolehkan. Maknanya melintas sahaja. Jadi melintasi dalam masjid tanpa berhenti ataupun berulang alik, hukumnya harus. Maknanya tanpa berhenti ataupun berulang alik, hukumnya harus. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala junuban illa abiri sabilin. Ini hadis, firman ni sama macam apa yang pertama tadi, iaitu janganlah kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, iaitu berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja. Nak melintas tak boleh. Tapi dalam satu keadaan, contoh tu orang tu tidur dalam masjid, Tidur dalam masjid, mimpi pula. Pagi tu tengok dah basah. Dia tengok Tok Bilal tutup kunci pintu. Macam mana ni? Macam mana ni ada tutup pintu? Dekat situ mudaratlah, dia tak boleh nak keluar. Macam mana kan? Jadi dia kena duduk situ sampai Tok Bilal buka pintu, ataupun call Tok Bilal, Tok Bilal buka pintu lah. Ada masalah sikit lah. Ada masalah sikit kan. Padahal dia dalam keadaan berjunub. Dekat situ dia dalam keadaan mudarat tak apa. Ataupun ketika berlakunya peperangan, contohnya ada macam banjir ke apa, banjir kat luar tu, tempat yang selamat dekat masjid je. Dia orang yang dalam keadaan berjunub tu boleh duduk dalam masjid, nyorok dalam tu ke. Contoh menembak kan, duduk kat situ. Contoh tu tempat yang selamat. Jadi dekat situ dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan darurat, seseorang itu boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau dalam keadaan aman, tak ada apa-apa yang berlaku, seseorang yang berjunub tak boleh menetap di dalam masjid. Junubnya apa? Tak boleh keluar air mani ataupun berjimat walaupun tanpa keluar air mani. Contohnya pengungsi nak buka pintu masjid, Tok Bilal nak azan ni, kunci pula. Jadi malam tadi dia buat apa dah, keluar air mani, dia keluar masuk-masuk, dari keadaan begitu tak boleh. Dia cuma boleh buka pintu, lepas tu balik je. Dia tak boleh nak masuk, tengok apa keadaan semua kan. Kerana keadaan itu tak boleh. Kalau sekadar buka pintu balik, itu tiada masalah. Artinya janganlah mengerjakan salat dan jangan berada di tempatnya di dalam masjid sekiranya berjunub, kecuali lalu dan melintasnya sahaja. Surah An-Nisa ayat 43. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjid li haidin wala li junubin. Maksudnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan berjunub. Jadi orang yang berhaid dan berjunub ini, seseorang itu tak boleh masuk dalam masjid. Kerana apa? Nabi melarangnya. Ini riwayat Abu Daud. Maksud tidak menghalalnya dalam hadis ini ialah tidak boleh berhenti dalam masjid sebagaimana yang difahami daripada ayat Al-Quran tersebut. Jadi apa-apa perkara nak dilakukan apa-apa sekalipun, walau orang itu dalam keadaan berjunub, dia tak boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau bukannya masjid, macam surau, dewan ke apa ke, boleh masuk. Apa definisi masjid ni? Definisi masjid ni kau nak faham. Kau nak tengok dulu. Contoh masjid tu diwakafkan. Bangunan tu, contoh satu tempat itu diwakafkan untuk masjid. Jadi orang yang berjunub ini tak boleh masuk dekat sekitar bangunan masjid tu. Contoh apa tempat masjid? Contoh daripada pagar tu, keliling pagar ni, itu kawasan masjid. Dan orang itu wakafkan seluruh itu untuk masjid. Jadi kawasan itu dinamakan kawasan masjid. Orang yang berjunub itu tak boleh masuk dalam tempat itu walaupun duduk kat pondok tu. Tak boleh. Tetapi kalau seorang itu mewakafkan bangunan ini sahaja untuk dijadikan masjid, luar ni tak ada apa, cuma bangunan ini sahaja, dekat situ orang yang berjunub dia boleh duduk dekat pondok tu, tapi tak boleh masuk dalam. Tak boleh masuk dalam. Jadi dekat situ kena tahulah status masjid tu apa. Sebab itu pejabat agama dia kena tahu status masjid. Masjid ni tanah wakaf ke apa? Apa status tanah ni? Tanah jaiz ke? Tanah apa? Tanah persendirian ke apa? Surau persendirian ke apa? Dekat situ sebab apa nak tahu status tanah?
Sebab nak menentukan hukum ni lah. Nak menentukan hukum ni. Orang yang berjunub, dia tak boleh duduk kawasan wakaf yang diwakafkan untuk masjid. Tak boleh. Tapi kalau bangunan sahaja, dekat luar orang tu boleh duduk. Faham ya? Kat itu kena faham status masjid. Okay, itu yang kedua, iaitu berhenti atau duduk di dalam masjid. Yang ketiga pula adalah tawaf mengelilingi Kaabah, sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Jadi apa, tawaf bidah ke, tawaf yang berkenaan apa-apa sunat sekalipun tidak boleh. Tawaf mengelilingi Kaabah, contoh hanya dah 3 pusingan dah. Sikit lagi nak 7 pusingan dan 6 pusingan kan, keluar air mani. Jadi dekat situ dia kena berhenti, kena keluar mandi wajib balik, lepas tu pusing balik. Bukan yang start daripada 1 balik, tapi mula daripada 6 itu balik. Contoh, dia macam-macam kita berwuduk. Contohnya kita terkentut, kita ambil wuduk, kita masuk balik, kita tak mula daripada 1, kita mula daripada 6 contohnya. Macam tu juga dengan mandi wajib. Dia tawaf sahaja. Macam sa'i, tahallul, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ini kerana tawaf sama hukumnya dengan solat. Ini kias lah. Kias kita telah belajar bahawa menyamakan satu hukum dengan sebab ilat. Sebab itu disyaratkan bersuci dahulu sebagaimana ibadat solat. Jadi dalil dia apa? Dalilnya berdasarkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah halla lakum fihi al-kalam. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin." Jadi dekat sini maksudnya tawaf di Baitullah merupakan solat. Dia seumpama solat, maksudnya ibadat. Tawaf ibadat, solat itu pun ibadat. Tetapi Allah menghalalkan kamu bercakap-cakap dalam tawaf. Tapi dalam tawaf ini kita boleh cakap. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, boleh cakap. Kalau solat, cakap bahasa Melayu batal, walaupun kita berdoa dalam bahasa Melayu. Tapi kalau tawaf, kita berdoa dalam bahasa Melayu, tidak membatalkan tawaf tersebut. Sesiapa yang bercakap, hendaklah bercakap yang baik-baik. Janganlah time tu nak mencarut orang opak agak melanggar kita WhatsApp. Macam tu pula kan, tak boleh. Kena cakap benda yang baik-baik. Riwayat Al-Hakim, beliau menyatakan sanad hadis ini adalah sahih. Faham ni yang ketiga ni? Apa nak tanya? Okay, yang ketiga faham. Kita pergi yang keempat, iaitu membaca Al-Quran. Ini yang membezakan di antara orang yang berwuduk, orang yang perlu mengambil wuduk, dan orang yang perlu memandi wajib. Kalau orang yang tak ada air semayang, dia boleh membaca Al-Quran. Kalau orang yang berjunub, dia tak boleh nak membaca Al-Quran. Tegahan ini berdasarkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra al-haid walal junubu syai'an minal Quran." Maksudnya, orang yang haid dan junub jangan membaca sesuatu daripada Al-Quran. Dari riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Jadi orang yang berjunub, orang dalam keadaan haid, iaitu orang yang dalam keadaan hadas besar sekalipun, tak boleh nak membaca Al-Quran. Kalau dengar boleh tak? Dengar boleh, tak ada masalah. Tengok boleh, tengok pun boleh. Ada macam kita tengok telefon kita, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan membaca sahaja. Orang yang berjunub, orang yang dalam keadaan haid, dia tak boleh nak membaca. Melainkan kalau baca dalam hati. Baca dalam hati boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah melafazkan. Kalau lafaz itu, orang yang junub harus membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya, sebagaimana harus baginya melihat Al-Quran. Jadi nak membaca Al-Quran boleh dalam hati, sebagaimana baginya melihat Al-Quran. Jadi orang yang dalam keadaan berjunub, orang yang dalam keadaan haid, dia boleh dapat pahala lagi dengan melihat Al-Quran, dengan mendengar Al-Quran, dengan membaca dalam hati. Contohnya orang tu tahfiz, perempuan lah contohnya kan, dia mengambil masa 15 hari. Kalau dia tak mengulang ke apa ke, menyebabkan perkara itu dosa. Dia tak boleh lafazkan. Tapi kalau membaca dalam hati, boleh. Contoh dia tengok Quran kan, tu diam lah. Dia mengulang dekat situ. Dekat situ tak ada masalah. Dia tak boleh perempuan itu ataupun lelaki yang dalam keadaan berjunub itu membaca, melafazkan. Melafazkan itu yang masalah.
Jadi harus membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Dengan niat berzikir dan bukan dengan niat membaca Al-Quran. Jadi harus membaca ayat Al-Quran dengan niat berzikir. Ataupun kita tak ada niat pun. Contohnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contohnya kita nak tidur, kita baca doa tidur. Kita nak naik doa kenderaan, kita baca doa naik kenderaan. Walaupun dalam keadaan berjunub, walaupun kita tak ada niat berzikir pun, kita tak ada niat apa-apa. Bukannya niat untuk membaca Al-Quran. Dekat situ hukumnya harus. Tiada masalah. Dia yang tak bolehnya kalau seorang itu membaca dengan niat nak membaca Al-Quran. Dekat situ tak boleh. Jadi dekat sini harus membaca Al-Quran dengan niat berzikir ini. Dia bukannya keseluruhan Al-Quran. Contohnya kita boleh tengok Al-Quran semua kan, kita niat zikir, kita baca surah Baqarah semua, tak boleh lah. Sebab apa? Surah Baqarah tu panjang, dia bukan zikir. Zikir ni kita nak ingat Allah. Jadi apa-apa doa yang ringkas daripada Al-Quran, itu dibolehkan. Jadi dekat sini seperti dia berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Dekat sini, ayat ini yang kita selalu baca dekat doa itu daripada Al-Quran. Jadi dekat sini kalau seorang itu dalam keadaan berjunub, dia baca ayat ini daripada Al-Quran ini tanpa niat nak baca Al-Quran, dia tak ada niat apa-apa pun, dia niat nak berzikir sahaja, dekat situ diharuskan, dibolehkan dalam keadaan seorang itu berjunub itu nak membaca doa ini. Begitu juga kalau dia berkata ketika nak menaiki kenderaan, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Surah Al-Zukhruf ayat 13. Doa yang kita nak menaiki kenderaan tu adalah daripada Al-Quran. Ini contoh. Ini adalah doa yang diambil daripada Al-Quran. Dekat sini orang yang berjunub boleh nak membacanya, walau dengan syarat tanpa, bukannya untuk niat nak membaca Al-Quran. Kalau niat nak berzikir tiada masalah. Jadi dekat sini yang keempat adalah membaca Al-Quran. Orang yang berjunub tidak boleh. Faham ya? Saya laju benar ke? Tak ada kan? Yang kelima menyentuh Al-Quran. Ataupun yang keenam, tambah lagi sikit, membawanya. Menyentuh Al-Quran dan membawanya, hukumnya adalah haram. Termasuk juga dalam pengertian ini ialah larangan menanggungnya. Menanggung tu maksud membawanya, menyentuh kertas atau kulitnya, atau membawanya sama ada di dalam beg ataupun peti. Contohnya dia bawa beg itu isi dalam Quran, tapi dia tak boleh. Contoh ni, beg tu ada Quran, dia bawa Quran tu ke hulu ke hilir. Sedangkan dalam keadaan berjunub, orang ini tidak boleh nak bawa Quran, hukumnya haram. Takkan tetapi dalam satu keadaan, contohnya orang tu bawa beg, dalam itu isi Al-Quran, dan juga terdapat beberapa kitab, kitab fiqh manhaji, kitab risalah tauhid, kitab bimbingan mukmin, sebagainya dalam beg kita tu. Kita niat nak bawa buku saja, kita tak niat nak bawa Quran. Dekat situ apa hukum dia? Hukumnya dibolehkan. Sebab apa? Niat dia bukan nak bawa Quran, niat dia nak membawa buku yang lain. Ataupun dia nak membawa Al-Quran bersama, dia niat dia tu nak membawa Quran bersama dengan buku yang lain. Dekat situ hukumnya juga adalah harus. Dia yang tak boleh kalau menentukan Al-Quran itu saja, dia niat nak bawa Quran saja, dekat situ hukumnya adalah haram, tak boleh. Dan juga tak boleh menyentuh beg ataupun kotak yang di dalam itu adalah, dalamnya adalah Quran. Jadi kat situ hukumnya tak boleh. Jadi apakah dalilnya? Dalilnya adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci sahaja. Surah Al-Waqiah ayat 79. Iaitu Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan kita ni dalam keadaan bersuci. Imam Nawawi mengatakan, jika dia hanya berniat nak membawa beg atau peti sahaja, bukan nak berniat nak membawa Al-Quran, tidak haram hukumnya. Contoh dia bawa Quran, dia beg tu dalam tu ada Quran, tapi niat dia nak membawa beg sahaja, dekat situ hukumnya tak ada masalah.
Dia yang tak boleh kalau nak niat nak membawa Al-Quran. Dan hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Maksudnya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci sahaja. Riwayat Al-Darqutni dan riwayat Malik dalam Al-Muwatta secara mursal. Jadi perhatian, orang berjunub yang membawa Al-Quran bersamanya harus membawa barang-barang lain atau pakaian dan tidak bertujuan membawa Al-Quran semata-mata. Ini yang dijelaskan dalam perhatian ini. Begitu juga harus membawa kitab tafsir Al-Quran sekiranya kandungan tafsir lebih banyak daripadanya, kerana perbuatan ini tidak dikatakan membawa Al-Quran pada urufnya. Jadi kalau kita bawa Al-Quran, Al-Quran itu tafsir itu lebih banyak kandungan itu daripada Al-Quran. Contoh bahasa Melayu dengan bahasa Arab, mana lagi banyak? Bahasa Melayu lagi banyak daripada bahasa Arab. Dekat situ dia dikira sebagai tafsir. Jadi kalau kita pegang Al-Quran itu, yang tafsir itu boleh hukum dia. Tetapi kena tengoklah isi dia. Kalau bahasa Arab itu lebih banyak daripada bahasa Melayu, macam mana? Ada terjemahan. Kalau ada terjemahan, tengok mana yang lebih banyak. Kalau ayat Al-Quran itu lebih banyak daripada terjemahan, maknanya tak boleh nak membawa Al-Quran, sebab ianya dikira sebagai Al-Quran. Tetapi kalau terjemahan itu lebih banyak daripada isi Al-Quran tu, dekat situ dibolehkan, kerana dari sudut uruf dia tak dikira sebagai Al-Quran. Jadi dekat situ kena tengoklah jenis tafsir mana yang kita pakai, jenis terjemahan mana yang kita pakai, terjemahan Al-Quran mana yang kita pakai, yang boleh kita bawa. Tengok isi dia banyak mana. Kalau kebiasaannya terjemahan lagi banyak daripada isi Al-Quran, dekat situ tiada masalah seseorang itu untuk membawa tafsir Al-Quran. Bismillah. Dia macam kandungan isi Al-Quran tu. Dia dekat situ tengok dia punya ayat Al-Quran tu mana lagi besar, mana lagi banyak. Dan kat situ pun dalam terjemahan pun ada mukadimah, kata-kata pengarang. Itu pun dikira lah tu. Maknanya dia macam dah bertulis semua tepi tu, ada doa-doa belakang tu kan. Jadi dekat situ terjemahan selalunya lagi banyak lah daripada isi Al-Quran. Maknanya bolehlah tafsir Al-Quran. Okey. Jadi dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan mudarat, contohnya Al-Quran tu dia nak selamatkan Al-Quran itu daripada terbakar, ataupun daripada Al-Quran tu tenggelam dek banjir, ataupun orang kafir nak bawa Al-Quran tu, dia nak bakar Al-Quran tu. Jadi walaupun orang itu dalam keadaan berjunub, dia boleh mengambil Al-Quran tu untuk menyelamatkannya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahkan wajib untuk seorang itu mengambil Al-Quran tu. Sebab apa? Penting nak selamat Al-Quran berbanding dengan seorang itu dalam keadaan berjunub. Betapa mulianya Al-Quran tu. Sebab apa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah. Walaupun dalam keadaan seorang itu berjunub, dia nak selamat Al-Quran tu, mana yang lagi penting? Mana mudarat yang paling besar yang perlu diselamatkan? Mudarat yang paling besar adalah dengan menyelamatkan Al-Quran tersebut. Dekat situ ada terdapat hukum fiqh, kaedah fiqh menyelamatkan kemudaratan yang besar dengan mengambil kemudaratan yang kecil. Kemudaratan yang kecil kita dalam keadaan berjunub dah. Kemudaratan yang besar kita nak menyelamatkan Quran tu mana lagi penting? Menyelamatkan Quran itu lagi penting daripada seseorang itu dalam keadaan berjunub. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wajib untuk menyelamatkan Al-Quran itu daripada rosak ataupun terbakar dan sebagainya. Ya, ada apa-apa pertanyaan? Kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Contoh ada bawa arus dengan sungai tu, kita boleh ambil. Kita ambil tu dengan sekadar je lah. Dengan sekadar yang kita ambil, kita selamatkan dekat tempat yang elok, dah. Jangan kita nak baca Quran nak lebih tu, tak boleh lah. Maknanya kita mengambil sekadarnya.
Jadi darurat biqadariha. Darurat dengan sekadarnya. Mengambil darurat dengan sekadarnya. Macam kita makan bangkai lah. Makan bangkai haram. Tapi kalau kita makan untuk mengelakkan daripada kita mati, sebab kita nak kenyang, kita boleh ambil makan bangkai tu. Tapi kita tak boleh makan bangkai sampai perut kita gombong. Kita mengambil bangkai tu sebab untuk kita menegakkan tulang belakang kita sahaja. Macam tu juga dalam menyambang Al-Quran ni. Kita menyambang Al-Quran, kita letak tempat yang elok, itu dah cukup. Jangan nak baca Quran dan sebagainya. Itu mazhab Syafi'i, dia kalau ikutkan ulah mati. Dalam hati kalau ikutkan ini dalam haid, perkara lain yang diharamkan ketika haid, tak boleh. Ini orang yang junub harus membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya, sebagaimana harus baginya melihat Al-Quran. Kat sini orang yang junub harus membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya. Maknanya dia boleh baca dalam hati. Baca dalam hati boleh kalau dalam keadaan haid ataupun berjunub. Walaupun banyak. Dia yang tak boleh kalau dia melafazkan tapi dengan niat nak membaca Al-Quran. Itu tak boleh. Kalau dia dalam hati dia nak mengulang, tak ada masalah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi sebab apa dalam keadaan satu macam cikgu ataupun anak murid, dia dalam keadaan haid tapi dia mengajar juga Quran. Mana mazhab dah ambil tu? Ada ambil mazhab Maliki. Dekat situ kalau nak mengelakkan daripada kesusahan, contohnya dia makan gaji, jangan dia kafar contohnya, tapi dia ajar budak Quran. Ataupun pelajar tu tahfiz, dia nak ambil exam contohnya, tapi dalam keadaan haid. Macam mana? Kat situ mazhab Syafi'i kalau ikutkan tak boleh. Tapi kalau mazhab Maliki itu dibenarkan. Maknanya orang yang mengajar dan belajar boleh nak membaca Al-Quran, boleh nak mengulang Quran. Itu mazhab Maliki lah. Tapi mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Itu kita di mazhab lain lah kan. Ini maknanya dalam keadaan terdesak. Tapi janganlah kalau kita tak terdesak, kita saja-saja baca. Tak boleh lah. Sebab apa? Kita kena stickkan dengan mazhab Syafi'i ni. Tapi kita jangan sempitkan dengan mazhab Syafi'i. Contoh kita dah sempit, kita pakai lagi mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Tapi kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, tapi jangan sampai kita menyempitkan. Sebab itu ulama mengatakan mazhab Maliki boleh dipakai. Mana boleh dipakai dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan kesempitan. Faham ya? Saya cerita mazhab ni faham ya? Kalau orang yang datang semua jahil tentang hukum, macam mana Ustaz? Adakah pihak masjid disalahkan juga? Orang masjid tu tak tahu. Dia tak tahu. Yang datang pun jahil tentang hukum, tak tahu. Masuk semua. Siapa yang salah? Orang yang jahil tu salah. Orang yang jahil tu mestilah rombongan mesti kena ada yang tahu. Sebab tu wajib untuk kita ni belajar ilmu fardu ain ni. Fiqh kena tahu. Dan kalau imam ni dia sogan nak tanya, siapa yang dalam keadaan berada sila keluar ya. Tak ada sampai macam tu pun. Masjid tak terlibat. Sebab apa dia tak tahu. Jadi dia orang masjid tu kena beranggapan yang orang tu kena tahu. Kena tahu. Kalau apalah takkanlah tak tahu kan, umur 60, 70 yang datang kan. Itulah masalah dia. Imam beritahu. Baru ada orang keluar. Kat situ kalau imam tu berani je tu. Imam beritahu siapa yang berada besar minta tolong Keluar kan. Sebab apa ada besar ni kita tak nampak adas tu. Kalau najis kita boleh nampak. Ada umpan yang keluar kan. Dengan situ tak boleh lah. Kalau ada keluarga yang tahu kena tahulah. Tapi imam tu elok lah macam tu. Tapi macam imam ni ada yang sogan, tak ada masalah pun. Sebab dia beranggapan orang ni tahu, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu berani, imam tu berani, dia boleh tegur. Tu yang banyak orang lakukan tu. Elok berapa rumah lah. Kalau nak tahu ramai elok berapa rumah. Senang kau ingat pejabat kamu. Pejabat kamu sekarang on the spot dapat kat nikah, segi nikah. Ni promote sikit lah kan.
Nak nikah, kahwin dengan pejabat agama, terus dapat kad nikah dengan sijil nikah. Kalau kahwin dengan masjid ke tempat lain kau, 2 minggu tunggu. 2 minggu ataupun seminggu, 2 minggu. 2 minggu baru dapat kad dengan sijil nikah. Ni kat sini kena tegur lah. Tapi kalau non-Muslim buat lawatan ke masjid, boleh kau? Boleh. Sebab apa? Dia ikutkan ulama' berselisih pandangan, berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i boleh lah, sebab itu Misya buat. Tapi macam Hanbali Kobar tak boleh. Sebab dalam hadis mengatakan orang kafir ni najis. Orang kafir ni menanggung najis, dia tak sunat. Itu najis lah. Lepas tu orang tu, perempuan ni tak pernah mandi wajib, lelaki ni tak pernah mandi wajib. Jadi sebab tu hadis Nabi mengatakan dia tak boleh nak masuk masjid sebab dia najis. Tapi di zaman Rasulullah, dengan hadis sebab zaman Rasulullah lah, Rasulullah dia bawa orang, pernah satu cerita, dia bawa seseorang itu duduk dalam masjid, orang kafir. Dekat sini mazhab Syafi'i mengatakan boleh seseorang itu yang non-Muslim duduk dalam masjid. Jadi sebab tu kalau kat Masjid Senayan, Masjid Putrajaya, jangan kita marah dia pula. Jangan kita halau dia. Tak ada masalah kalau dia duduk dalam masjid. Sebab pun Nabi pernah buat. Tak kasih semayang masjid dalam keadaan haid. Bukan yang tak boleh, tak afdal. Perempuan ni elok semayang kat rumah. Bukan tak kasih terus. Bukan haram. Bukan kat sini lah. Dekat rumah Myanmar, cerita Myanmar. Ayolah, Itu mazhab lain, saya tak tahu yang tu. Tapi mazhab Syafi'i tak afdal perempuan semayang kat masjid, elok semayang kat rumah. Tapi laki tugas suami ni lah kena ajar ilmu ni. Kalau suami jahil, perempuan tu kena datang masjid. Tapi kena suami dia tu kena izinkan perempuan tu datang masjid. Tapi kalau suami tu pandai, contoh dah belajar fiqh manhaj ni, dia tegur balik tu, dia marah isteri, apa kau datang masjid nikah itu? Tak boleh. Kena tegur. Kena tegur. Maknanya kena ajar lah isteri tu. Kena ajar isteri tu. Tapi kalau kita tak ajar isteri kita, isteri pun jahil, dia kena diberikan keizinan oleh suaminya untuk datang dalam masjid untuk belajar ilmu. Jadi perempuannya seabdah-abdahnya sembahyang kat tompek dia tidur. Nabi cakap kan, bayang tompek dia tidur dalam bilik, sehingga tak ada gangguan apa-apa, sehingga tak mengalang, tidak ada fitnah, tidak ada lelaki yang tengok. Itu yang seabdahnya lah. Tapi jangan kita marah perempuan datang masjid. Tak ada masalah pun datang masjid. Datanglah untuk ilmu, untuk sembahyang jemaah. Tapi seabdahnya sembahyang kat rumah. Ada tanya lagi? Perempuan boleh? Boleh. Tapi janganlah sampai nak campur lagi perempuan. Kan sembahyang rapat-rapat kan. Sembahyang dalam tu pun boleh. Dan sembahyang jenazah ni tak diwajibkan berjemaah. Seorang pun boleh. Solat jenazah. Sembahyang gaib ke apa-apa kan. Tak ada masalah. Perempuan boleh, dia cakap syaratkan lelaki saja. Tapi kebiasaannya orang Melayu ni lelaki lah yang selalunya. Sebab apa? Solat jenazah ni buat rumah. Rumah ni sempit, lelaki lah ramai. Perempuan tak ada tuang nak sembahyang. Sebab tu dikekal supaya sekarang ni tengok lelaki sembahyang. Perempuan boleh sembahyang, tak ada masalah. Sembahyang lah solat jenazah. Ada mana lagi? Tak ada, kita cukup sekadar ini saja. InsyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan haid pula. Haid ini walaupun tak dengan kita, walaupun perempuan tak boleh datang nak belajar, tapi wajib ke atas lelaki yang ada mak, yang ada akak perempuan, yang ada adik perempuan, yang ada isteri, yang ada anak perempuan, wajib belajar. Sebab apa? Tanggungjawab lelaki ni untuk mengajar perempuan tu. Perempuan ni dah lah tak afdal datang masjid, lepas tu tak belajar pula tu. Jadi tanggungjawab lelaki lah untuk mengajarnya. InsyaAllah kita akan belajar haid pula berkenaan dengan haid. Apa itu haid, macam mana dalam keadaan seorang itu haid, umur berapa yang dah haid, adakah umur 8 tahun dah dikira sebagai haid. Kena belajar. InsyaAllah cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah SWT. Saya mohon maaf hanya terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarat surat As.